A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya sendiri iaitu Fikri Afifi bin Muhammad Syuhaimi, nombor matriks 052231. Hari ini saya dan Amir Haikal akan membahaskan tentang tajuk kami iaitu tokoh saintis Islam iaitu Ibnu Bajjah. Pertama kali saya akan menceritakan riwayat hidup Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah, nama penuh beliau adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Bajjah, lahir di Saragossa pada perempatan akhir abad Hijriah dan wafat di Fez iaitu di Morocco pada tahun 533 Hijrah bersamaan 1138 Masihi. Meskipun tidak diketahui secara jelas masa kecil dan remajanya, para ahli menduga bahawa ia berhasil mematangkan dirinya dengan pengetahuan di kota kelahirannya iaitu di Fez iaitu Morocco. Ibnu Bajjah tidak melulu menekuni ilmu dan falsafah tetapi juga terlibat politik khususnya sejak diangkat menjadi wazir iaitu menteri di Saragossa oleh penguasa Abu Bakar As-Sahrawi yang ketika itu berada di kekuasaan Daulah Murabitun. Setelah kota itu direbut oleh Raja Alfonso dan Aragon pada tahun 512 Hijriah bersamaan dengan 1118 Masihi, Ibnu Bajjah pindah ke kota Sevilla dan bekerja di sana sebagai doktor. Atau bahasa Arab kita panggil sebagai tabib. Dari Sevilla itu, beliau bertolak ke Granada. Granada merupakan negara di Spanyol dan kemudian ke Morocco. Beliau pindah kerana beliau dituduh zindik iaitu kafir atau bid'ah oleh golongan ulama ketika itu dan beliau dipenjara di Syatibah. Dan setelah beliau dibebaskan, beliau berhubung lagi dengan penguasa tertinggi Daulah Murabitun di Fez dan diangkat lagi sebagai wazir buat kedua kalinya. Setelah memegang jabatan selama 20 tahun, Ibnu Bajjah wafat dan dimakamkan di Fez dalam suasana kekacauan di Daulah Murabitun. Kerana beliau tidak terlibat dalam politik, Ibnu Bajjah ni dia bukanlah seorang kata agak terkenal dan seaktif seperti para ahli falsafah yang lain. Beberapa karyanya tulisannya berkenaan dengan logik, jiwa, etika, astronomi, kedokteran dan lain-lain lagi. Karya tulisannya antara yang lain adalah Risalah Al-Wada' yang berisi uraian tentang penggerak pertama dan tujuan sesungguhnya dari wujudnya alam dan manusia. Dan yang paling terkenal iaitu Tadbir Al-Mutawahhid tentang urusan diri. Mutawahhid yang bermaksud sang peribadi yang unik. Lanjut tentang Ibnu Bajjah, betul kita kenal dulu keadaan semasa di kota Ibnu Bajjah ketika itu. Islam masuk ke Andalusia iaitu Spanyol ketika itu pada sekitar tahun permulaan abad 8 Masihi. Masa yang Islam telah membuka cakrawala baru dalam sejarah Islam ketika itu. Dalam rentang waktu selama lebih kurang dalam 7,5 abad, umat Islam di Andalusia telah mencapai kemajuan yang sangat pesat dan maju, baik dekat bidang ilmu pengetahuan, budaya dan lain-lain. Macam-macam pelbagai disiplin ilmu telah berkembang pesat pada masa itu. Macam mana benda ni diketahui? Benda ni ditandai dengan banyaknya kemunculan tokoh-tokoh ilmuwan yang cemerlang di bidangnya masing-masing dan sampailah sekarang ni. Pemikiran mereka menjadi bahan rujukan para ahli akademik seperti profesor, ulama dan lain-lain, baik di barat maupun di timur. Maksudnya bukan yang kata menerima ilmu itu bukan sekadar di negara timur, contohnya macam Arab Saudi, dekat Afrika, tapi bahkan yang mengambil ilmu dia, yang menuntut ilmu dari mereka merupakan dari ahli akademik dari barat seperti Spanyol, Turki dan lain-lain. Kemajuan peradaban di Andalusia waktu itu mengimbas balik ketika bangkitnya zaman Renaissance dunia barat pada abad pertengahan, sehingga dapat dikatakan bahawa Arab Sepanyol adalah guru, maksudnya adalah contoh bagi Eropah dan Universiti Cordoba. Universiti Cordoba tu berada di Spanyol juga, Toledo. Sedangkan
Sevilla pula dia berfungsi sebagai sumber asli kebudayaan Arab. Maksudnya betul ketika zaman Ibnu Bajjah tu, Sevilla merupakan penempatan sumber asli kebudayaan Arab. Maksudnya bukanlah kebudayaan Arab tu dari maksudnya dari Saudi Arabia semata, tapi dia juga datang daripada Sevilla, itu tempat Ibnu Bajjah tersebut. Sevilla juga berfungsi sebagai sumber asli kebudayaan Arab, non-Arab, Muslim, Kristian, Yahudi dan agama lain sehingga beberapa abad kemudian. Nak dikatakan sini yang kata budayakan ilmu tu bukan sekadar orang Arab semata. Non-Muslim, Yahudi, Kristian, apa-apa agama pun, Hindu pun, diorang menuntut ilmu dekat sana. Salah satu kemajuan yang kata yang sangat wow lah umat Islam di Andalusia waktu itu adalah bidang falsafah. Islam di Andalusia telah mencetakkan satu lembaran budaya yang sangat cerdik dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jabatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropah pada abad ke-12. Mereka sangat minat terhadap falsafah dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan lagi pada abad ke-9 Masihi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, iaitu Muhammad ibn Abdul Ar-Rahman pada 832 hingga 886 Masihi. Kemudian atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofi mereka, tokoh-tokoh di sana diimport dari Timur dalam jumlah yang sangat besar sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitinya mampu menyaingi Baghdad. Dan Baghdad yang seperti kita ketahui kota 1000 kurang macam, maksudnya Baghdad orang kata kota ilmu, kata segala ilmu yang berada di Baghdad. Tapi ketika Cordoba merupakan dia mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Alhamdulillah. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Andalusia ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Sayyih yang lebih dikenal sebagai Ibn Bajjah. Ibn Bajjah merupakan salah seorang ahli falsafah Andalusia. Ahli falsafah bukan lahirnya daripada kaum Arab ataupun di negara Arab semata, tapi dia boleh terlahirnya di negara barat, contohnya Andalusia, iaitu Ibn Bajjah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar Ibn Al-Tufail yang terkenal dengan karya falsafahnya berjudul Hayy Ibn Yaqzan, dan pada bahagian akhir abad ke-12 menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristotle yang terbesar di gelanggang falsafah dalam Islam, iaitu Ibn Rushd dari Cordoba. Aristotle ni merupakan seorang ahli falsafah Yunani yang sangat terkenal ketika itu, dan sampai sekarang Aristotle ni masih ada lagi di dalam buku teks sejarah bagi sekolah-sekolah menengah lah. Samping seorang ahli falsafah, beliau juga merupakan ahli fikih dengan karya berjudul Bidayah Al-Mujtahid. Telah disebutkan bahawa tokoh-tokoh utama dalam sejarah falsafah Andalusia adalah Ibn Bajjah, antaranya Ibn Tufail dan Ibn Rushd. Namun dalam tulisan ini kita hanya fokuskan kepada pemikiran falsafah Ibn Bajjah. Ibn Bajjah seperti kita ketahui, dia merupakan seorang ahli falsafah Islam yang hidup di dunia Islam Barat, dan dia merubahkan filsafat Islam ke dunia Islam dari dunia Barat, dan dia terjadi pasca, maksudnya waktu Al-Ghazali, zaman Al-Ghazali, dan seiring dengan penyebaran agama Islam ke Barat Andalusia Spanyol. Hal ini sebagai bukti bahawa falsafah Islam tetap wujud walaupun ada kritikan Al-Ghazali terhadap para ahli falsafah Islam. Maksudnya falsafah Islam ni bukan di Arab semata, bukan di Timur semata, tapi dia boleh juga boleh dilahirkan di negara-negara Arab. Dari tokohnya adalah Ibn Bajjah dan lain-lain. Corak falsafah yang dikembangkan oleh Ibn Bajjah baik seminar dan lebih banyak dipengaruhi oleh ahli falsafah Yunani Plato, Aristotle. Walaupun demikian, bukan bermaksud Ibn Bajjah hanya sebatas memformasikan ahli falsafah Yunani kepada Islam, tapi dia tetap mendasarkan filsafat ini berlandaskan pada ajaran asas dalam Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Seperti Rasulullah telah bersabda bahawa
siapa yang tak nak sesat, barang siapa yang tidak akan sesat. Beliau seseorang itu tidak akan sesat kalau dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi antara tema asas falsafah Ibnu Bajjah ialah mengenai falsafah metafizik, falsafah jiwa, falsafah materi dan bentuk perbuatan manusia dan falsafah manusia penyendiri yang merupakan magnum filsafatnya. Pemikiran filsafat Ibnu Bajjah ini boleh dikatakan sebagai pembuka jalan dan memudahkan pengembangan falsafah Islam bagi generasi seterusnya, terutama Ibnu Rushd. Tadbir Mutawahhid adalah dia merupakan satu buku tentang moral dan politik yang disusun menurut buku Al-Madinatul Fadilah karya Al-Farabi. Kesimpulan pendapat Ibnu Bajjah dapat dilihat dari judul buku itu sendiri yang bermaksud dengan mutawahhid, iaitu manusia hidup menyendiri, hidup di dalam menara gading, merenungkan berbagai ilmu teoritis. Dengan cara begitu dia dapat berhubung dengan al-aql al-fa'al. Memang benar bahawa tabiat manusia makhluk beradab menurut budaknya, akan tetapi Ibnu Bajjah berpendapat bahawa dia membincangkan diri pada hakikat yang lebih baik. Tetapi apa yang dikatakan olehnya, untuk itu orang yang hidup menyendiri dalam beberapa segi kehidupan kemungkinan harus menjauhkan diri daripada orang lain, tidak mengadakan hubungan dengan orang lain kecuali dengan keadaan terdesak atau sekadar menurut keperluan, dan ia pergi berhijrah ke tempat yang banyak ilmu pengetahuan kalau ada. Sikap sedemikian itu tidak bertentangan dengan apa yang disebut dengan nama ilmu peradaban, tapi tidak bertentangan pula dengan apa yang ditampak jelas dalam ilmu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi seperti mana yang telah dibincangkan atau dibentangkan oleh sahabat saya tadi, saya sambung kepada bab berkenaan dengan sumbangan Ibnu Bajjah. Jadi seperti mana yang telah kita sudah maklum, Ibnu Bajjah ni adalah merupakan tokoh ilmuwan, saintis yang terkenal. Bahkan ketokohan beliau ni merangkumi dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu alam, matematik, astronomi dan juga ilmu muzik. Jadi antara sumbangan Ibnu Bajjah ni yang paling terkenal adalah dari segi pemikiran ataupun teori yang diketengahkan oleh Ibnu Bajjah. Pengaruh pemikir Ibnu Bajjah ni sangat hebat sehingga mana ianya mampu mempengaruhi beberapa tokoh ilmuwan terkenal yang lain seperti Ibnu Rushd. Jadi untuk yang pertama saya bawakan berkenaan dengan teori pemikiran metafizik, iaitu ketuhanan. Jadi permulaannya metafizik ini adalah merupakan satu cabang daripada cabang-cabang ilmu falsafah, yang mana metafizik ni membincangkan berkenaan dengan hakikat realiti kewujudan yang ada dalam dunia ni, dan juga sedikit sebanyak membincangkan berkenaan dengan hakikat alam. Jadi menurut Ibnu Bajjah, benda yang wujud ni atau benda yang ada dipecahkan kepada dua, iaitu bergerak dan juga tidak bergerak. Yang mana yang bergerak ni boleh disifatkan sebagai jisim yang mana ianya terbatas. Jadi menurut Ibnu Bajjah, gerakan ni terjadi akibat daripada perbuatan yang menggerakkan terhadap benda yang digerakkan, yang mana akhir rentetan pergerakan ni berakhir pada penggerak, yang mana penggerak ni adalah bersifat azali dan tidak terbatas. Jadi ringkasnya teori berkenaan dengan metafizik yang diketengahkan oleh Ibnu Bajjah ni, Ibnu Bajjah ni nak menyampaikan bahawa konsep pergerakan alam ni digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dapat difahamkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah pencipta dan juga pengatur kepada pergerakan alam yang bergerak. Di mana konsep pergerakan yang diketengahkan oleh Ibnu Bajjah tadi, di mana berakhir kepada penggerak, yang mana penggerak itu bersifat azali dan juga tidak terbatas, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan dan mengatur pergerakan alam ni sesuai dengan kehendak dan juga kemahuan dia sendiri. Okey, untuk yang seterusnya adalah teori an-nafs, yakni ataupun jiwa. Jadi jiwa ni menurut bahasan dari pusaka adalah roh yang berada dalam manusia. Adapun teori pemikiran yang diketengahkan oleh Ibnu Bajjah ni adalah merupakan satu konsep ataupun proses dalam kita sebagai manusia ni untuk membangunkan jiwa demi tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam proses untuk membangunkan jiwa ni, Ibnu Bajjah telah menghubungkan ataupun mengaitkan akal, pemikiran dan juga keesaan dalam satu hubungan dalam usaha untuk menjayakan pembangunan ataupun pembentukan jiwa. Dapat difahamkan bahawa akal ni merupakan satu perkara yang sangat penting, yang memainkan peranan yang sangat penting ataupun menjadi titik tumpuan yang penting dalam
tujuan dalam puasa untuk membangunkan jiwa. Hal ini kerana akal yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni mampu untuk manusia membezakan, memikirkan mana yang baik, buruk, bermanfaat ataupun yang memudaratkan. Jadi Ibnu Bajjah ni menetapkan bahawa manusia ni mempunyai satu jiwa yang mana ianya tidak mengalami perubahan seperti mana yang berlaku pada jasad ataupun jasmani kita sebagai seorang manusia ni. Jiwa yang dimaksudkan oleh Ibnu Bajjah ni ialah berfungsi sebagai penggerak bagi manusia yang mana ia digerakkan pula menggunakan dua jenis alat, iaitu alat jasmaniah ataupun dan juga alat rohaniah. Yang mana di akhirat kelak nanti jiwa ni lah yang akan menerima pembalasan baik dan buruk ataupun syurga dan juga neraka. Jadi yang seterusnya dan juga yang ketiga antara sumbangan Ibnu Bajjah adalah dari sudut teori pemikiran beliau berkenaan dengan akhlak. Jadi akhlak ni boleh kita fahamkan sebagai satu, orang kata, kelakuan, tingkah laku ataupun perbuatan seorang manusia ni. Jadi menurut Ibnu Bajjah telah membahagikan perbuatan manusia ni kepada dua bahagian, iaitu perbuatan yang bersifat kehaiwanan dan juga perbuatan manusiawi. Yang mana kedua perbuatan ini dapat dibezakan berdasarkan atas tujuan ataupun motif seorang itu melakukan perkara yang tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang berjalan-jalan di taman, kemudian beliau tersadung batu dan terluka. Jadi sekiranya seorang orang tu dah ambil batu tersebut dan dia lempar atas dasar dia marah dan juga geram kerana batu tu melukakan dia, ini merupakan perbuatan manusia yang bersifat kehaiwanan. Manakala sekiranya orang tersebut mengambil batu tu, mengalihkan batu tersebut atas dasar tujuan untuk mengelakkan manusia lain ataupun orang lain terluka disebabkan batu tersebut, maka perbuatan ni disifatkan sebagai perbuatan manusiawi, yang mana perbuatan yang didasarkan ataupun dilandaskan kepada pemikiran akal budi seorang manusia. Okey, jadi yang seterusnya antara sumbangan lain Ibnu Bajjah adalah berkaitan dengan pemikiran beliau terhadap politik ataupun pemerintahan. Jadi politik ini adalah sering dikaitkan dengan kenegaraan. Jadi Ibnu Bajjah ni telah memecahkan negara kepada dua kategori ataupun dua bahagian, iaitu yang pertama adalah negara yang sempurna ataupun negara yang utama, dan yang kedua adalah negara yang tidak sempurna. Jadi negara yang tidak sempurna ni dalam makna kata yang lain yang lebih mudah difahami adalah negara-negara jahiliah, yang mana negara tersebut tidak menjalankan sistem politik ataupun sistem pemerintahan mengikut atas apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam, yang mana berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kelebihan kepada pemikiran Ibnu Bajjah ni adalah beliau menekankan konsep politik ini, beliau menekankan terhadap rakyat ataupun kehidupan rakyat. Menurut Ibnu Bajjah, rakyat yang menghuni negara utama ataupun negara yang sempurna adalah rakyat yang tidak memerlukan doktor dan juga hakim. Hal ini kerana rakyat yang mampu untuk mewujudkan negara yang sempurna adalah rakyat yang mempunyai kepribadian yang sempurna, kepribadian yang hebat, yang mana hidup dalam kecukupan terhadap rezeki yang Allah kurniakan, tidak membazir, dan juga rakyat dalam negara yang sempurna ni adalah rakyat yang mampu untuk menjaga kesihatan masing-masing. Makna kata dalam pemilihan makanan yang sihat. Dan juga rakyat dalam negara yang sempurna adalah rakyat yang hidup dalam suasana yang saling menyayangi, menghormati dan juga mengasihi sesama mereka, yang mana akan melahirkan kesempurnaan kehidupan bermasyarakat tersebut. Makna kata apabila masyarakat hidup dalam keadaan harmoni, maka tak akan berlakunya jenayah ataupun perselisihan. Jadi oleh hal yang demikian, Ibnu Bajjah mengatakan bahawa negara yang sempurna ni tidak memerlukan, bahkan negara yang sempurna ni juga tidak memerlukan khidmat seorang peguam, kerana tidak akan berlaku perselisihan dan juga kelakuan-kelakuan jenayah yang lain. Okey, jadi akhir sekali adalah sumbangan pemikiran Ibnu Bajjah dalam bab uzlah ataupun manusia penyendiri ni. Jadi perkataan uzlah ni merupakan perkataan yang berasal daripada kalimah bahasa Arab yang bermaksud pengasingan diri dari keramaian orang.
Jadi ada pun perkataan ni datang daripada kalimah azala yang bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat lain atau menjauh serta menghindar. Jadi uzlah ni pula dapat diertikan sebagai menjauh ataupun mengasingkan diri daripada orang ataupun individu lain. Walau bagaimanapun, konsep uzlah yang diketengahkan oleh Ibn Bajjah ni bukanlah makna kata manusia itu perlu mengurung diri ataupun perlu tidak menjalinkan hubungan dengan orang lain. Akan tetapi konsep yang dibawakan oleh Ibn Bajjah ni, manusia ataupun individu itu tetap menjalinkan hubungan. Akan tetapi perlu diingatkan bahawa orang yang beruzlah ni perlu sentiasa menguasai dan juga mengawal diri daripada hawa nafsu, di samping tidak terikut ataupun terpengaruh dengan budaya cara hidup yang buruk yang dilakukan oleh setengah orang kat luar sana. Dengan makna kata yang lain, orang yang beruzlah ni perlu tahu bahawa dirinya sendiri merupakan pusat untuk membimbing orang ke arah yang lebih baik. Ibn Bajjah mengatakan bahawa sekiranya setiap manusia mampu untuk mengamalkan konsep uzlah ni, maka manusia yang sempurna tu tidak mustahil untuk diwujudkan. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, suka untuk saya katakan bahawa berkembangnya ilmu pengetahuan yang hebat pada hari ini adalah kebanyakannya dimulakan ataupun dicetus oleh tokoh-tokoh ulama sejarah Islam kita pada masa yang lampau. Jadi oleh hal yang demikian, kita sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang penuntut ilmu seharusnya merasa bangga dan sedikit terinspirasi untuk kita terus menyambung legasi yang telah dimulakan oleh tokoh-tokoh sejarah Islam kita yang dulu, untuk kita menyambung membawa nama Islam ni ke pesada dunia. Jadi saya rasa cukup untuk sekadar tu. Wallahu alam. Saya Muhammad Amir Haikal bin Muhammad Hanafi, nombor metrik 052253. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.